A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Encik Muhammad Hazim bin Amir Nordin selaku pensyarah bagi mata pelajaran bimbingan dan kaunseling bagi program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Islam USIM. Alhamdulillah, sebelum saya nak mulakan kupasan tentang kajian kes saya, suka untuk saya nak perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hafizul Izani bin Lutfi Amir, bernombor metrik 2212523 dan merupakan salah seorang pelajar Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Islam USIM. Baik, Alhamdulillah, saya telah pun diberikan tugasan untuk melakukan kajian kes dengan menggunakan teori-teori untuk mengatasi masalah ataupun isu yang telah berlaku dan melihat apakah perubahan daripada isu-isu yang berlaku tersebut. Jadi sebelum saya nak pergi kepada yang lebih lanjut, suka untuk saya sebutkan tajuk kajian kes saya iaitu implikasi token ekonomi terhadap isu gejala ponting dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Baik, berkenaan dengan abstrak saya, kajian saya lebih fokus kepada pelajar tingkatan 3 yang bersekolah di Kuala Lumpur dan saya telah menggunakan sebelum itu masalah yang telah saya pilih ini merupakan gejala ponting bagi pelajar sekolah menengah, yang mana saya menggunakan kajian kes ini dengan mengetengahkan teori behavior iaitu menggunakan sistem token ekonomi dan menggunakan kaedah kualitatif dengan 3 cara, iaitu yang pertama saya telah menggunakan pemerhatian, seterusnya saya menggunakan analisis dokumen dan juga menggunakan temu bual. Dan apa hasil setelah saya jalankan kajian kes ini? Okey, kita lihat. Sebelum itu, kita lihat kepada pengenalan daripada kajian kes yang telah saya lakukan. Gejala ponting sekolah ni merupakan satu masalah yang tak ada penyelesaian. Dari tahun ke tahun sentiasa masalah ponting sekolah ini berlaku, meningkat dan meningkat. Menurut Nur dari 1994, pelajar yang ponting sekolah ni biasanya dia memberi contoh yang buruk di dalam sekolah. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan contoh gambar yang saya tunjukkan dalam slide saya ini, iaitu pelajar yang ponting sekolah ni selalunya terlibat dengan melepak, perbuatan melepak, menghisap rokok, bahkan didatangkan dalam akhbar-akhbar, contohnya akhbar harian, akhbar metro, menyebut pelajar yang memonting sekolah ini tertangkap khalwat, tertangkap kerana menghisap dadah. Jadi dalam kajian ini, saya selaku pengkaji telah memilih teori behavior iaitu sistem ekonomi token, iaitu nak lihat macam mana perubahan tingkah laku murid yang sering ponting sekolah kepada seseorang yang minat dan hadir untuk ke sekolah. Okey, baik. Seterusnya, bagi pernyataan masalah yang telah saya dapati, sebelum itu kita lihat, menurut Nosiah 2014, masalah ponting ni dia bukan saja memberi kesan terhadap keciciran pelajar dalam pembelajaran, malah dia lebih teruk apabila pelajar yang ponting sekolah turut terlibat dengan gejala yang negatif macam saya sebutkan tadi, seperti penyalahgunaan dadah, vandalism, gangsterism, meminum minuman yang keras, seks bebas, perjudian dan melepak. Tak boleh kita nafikan sebab dalam akhbar juga ada menyebut kes-kes anak luar nikah daripada pelajar sekolah menengah. Dan juga ada saya sertakan bukti iaitu daripada akhbar yang menyatakan bahawa beberapa orang pelajar telah ditangkap berkhalwat, lelaki dengan perempuan. Jadi berdasarkan 3 kaedah yang telah saya gunakan tadi, iaitu pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen, dekat sekolah yang saya kaji, saya mendapati pelajar tingkatan 3 tersebut
Dengan bermula daripada pemerhatian saya, iaitu saya membuat lawatan ke kelas selama 2 minggu, saya mendapati hampir 7 hari. Dalam 10 hari, 7 hari beliau tidak hadir ke sekolah. Apa lagi yang menguatkan daripada percakapan saya ini adalah melalui dengan analisis dokumen, iaitu saya semak balik rekod kehadiran murid tersebut dan saya mendapati ya, memang 7 hari daripada 10 hari persekolahan beliau tidak hadir ke sekolah dan ianya disebabkan adalah kurangnya dia dapat perhatian daripada ibu bapanya, daripada ibunya kerana ibu bapa beliau telah pun bercerai dan beliau tinggal bersama ibunya. Ibunya seorang yang sibuk kerana mempunyai perniagaan sendiri dan ibunya juga tidak memberikan perhatian sebaik-baiknya kepada beliau sehinggakan beliau diabaikan. Dan malah lebih menyedihkan lagi apabila ibunya pulang, ibunya sering memarahi pelajar tingkatan 3 tersebut. Maka disebabkan itu beliau telah dipengaruhi oleh rakan-rakan beliau dan merasakan rakan-rakan ini adalah suatu tempat untuk meluahkan perasaan sehingga beliau rasa tenang dan beliau memikirkan dengan cara melepas punting sekolah itu adalah jalan yang terbaik untuk baginya. Okey, baik. Seterusnya, peserta kajian ini juga dia hilang minat untuk hadir ke sekolah kerana apa? Kerana dirinya sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat. Berkenaan dengan objektif kajian, objektif kajian yang dilakukan adalah untuk mengenal pasti punca gejala ponting ini. Kenapa ia berlaku? Seterusnya, saya telah objektif kajian ini adalah bertujuan untuk menilai kelebihan kaedah pendekatan token ekonomi dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid ke sekolah. Bagi persoalan kajian, apakah punca gejala ponting oleh murid di sekolah menengah? Seterusnya, apakah kelebihan kaedah pendekatan token ekonomi dalam meningkatkan jumlah kehadiran murid ke sekolah? Tambah lagi, dalam kajian kes saya, melalui metodologi kajian, saya telah menggunakan 3 kaedah yang telah disebutkan tadi iaitu pemerhatian. Dengan cara saya telah melawati ataupun membuat lawatan ke kelas pelajar tingkatan 3 tersebut dan saya melihat beliau tidak ada dan tidak hadir dan ia diperkukuhkan lagi dengan analisis dokumen. Saya melihat sebanyak 7 hari beliau tidak hadir ke sekolah daripada 10 hari untuk 2 minggu pertama dan kajian ini telah dijalankan selama sebulan iaitu 4 minggu. Ini bermakna selama 2 minggu, 10 hari persekolahan, 7 hari pelajar ini tidak hadir ke sekolah. Dan temu bual juga telah dijalankan kepada pelajar tersebut apabila ia datang. Maka pengkaji telah bertanyakan dengan beberapa soalan mengenai tadilah yang saya sebut, apakah punca gejala ponting yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Maka antara jawapannya yang telah saya ceritakan tadi iaitu ibu bapanya bercerai dan dia tinggal bersama ibunya dan kurang mendapat perhatian oleh ibunya sendiri, juga sering dimarahi oleh ibunya sendiri. Seterusnya, beliau telah terpengaruh dengan rakan sebayanya yang mana rakan sebayanya mempunyai tabiat yang buruk dan peserta kajian tersebut merasakan itu lebih menenangkan beliau sehingga kan beliau mengikuti rakan-rakannya itu. Okey, baik. Kemudian, dapatan kajian menunjukkan menurut Nielsen 2003, penggunaan token ekonomi ini dapat menggalakkan motivasi kanak-kanak untuk terlibat dalam aktiviti yang dijalankan oleh guru. Jadi, melalui proses pemerhatian dan analisis data, pelajar tersebut tidak hadir ke sekolah selama 7 hari dalam tempoh 2 minggu tetapi tidak berturut pada bulan 10 minggu pertama dan juga minggu kedua.
Kekerapan punting yang telah dilakukan disebabkan pengaruh rakan sebaya dan juga kurang mendapat perhatian ibunya di rumah. Okey, baik. Begini, ini menunjukkan jadual yang telah direkodkan oleh pengkaji berdasarkan kehadiran murid daripada kehadiran murid sebelum diintervensikan dan jadual setelah diintervensikan. Okey. Sebelum saya nak lebih mendalam lagi, kita lihat ataupun suka saya nak beritahu ataupun kongsikan intervensi yang telah dilakukan adalah sistem token ekonomi, iaitu peneguhan yang positif dengan memberikan nilai ganjaran kepada peserta kajian. Bermaksud apabila peserta kajian ini beliau sangat malas untuk hadir ke sekolah dan tak minat untuk ke sekolah, pengkaji telah menjalankan intervensi ke atas beliau dengan memberikan nilai ganjaran seperti wang ringgit, dengan mengatakan kepada peserta kajian, sekiranya anda hadir ke sekolah, saya akan memberikan anda wang sebanyak RM10. Jadi peserta kajian menunjukkan minat dan suka untuk hadir ke sekolah. Jadi itu adalah intervensi yang dilakukan. Jadi setelah intervensi dilakukan kepada pelajar tingkatan 3 tersebut, maka rekod kehadiran yang dapat dilihat daripada senarai kehadiran murid 2 minggu setelah menjalankan intervensi, maka dapat dilihat kehadiran murid tersebut meningkat dan terus meningkat. Dan kita lihat sepanjang 2 minggu, beliau telah hadir sebanyak 8 hari berbanding sebelum diintervensikan. Sebelum intervensi dilakukan, pelajar tersebut hanya hadir sebanyak lebih kurang 3 hari sahaja. Namun setelah intervensi dilaksanakan, pelajar tersebut hadir sebanyak 8 hari. Maka ini menunjukkan peningkatan demi peningkatan yang telah berlaku ataupun perubahan tingkah laku yang telah berlaku kepada pelajar tingkatan 3 tersebut, dan menunjukkan bahawasanya telah berjaya pelaksanaan token ekonomi ke atas pelajar tersebut. Seterusnya, apa implikasi daripada token ekonomi yang telah dilaksanakan kepada pelajar tersebut? Menurut Shapiro, 2007 berpendapat bahawa ekonomi token ini adalah cara yang berkesan untuk meningkatkan tingkah laku murid negatif kepada tingkah laku positif. Apa yang dapat dibuktikan adalah melalui jadual yang telah saya tunjukkan tadi, iaitu pada minggu pertama dan minggu kedua kehadiran murid hanya 3 hari. Tetapi setelah diintervensikan dengan memberikan nilai ganjaran kepada murid seperti wang saku, maka pada minggu ketiga dan keempat, kehadiran murid dipertingkat ataupun telah meningkat sebanyak 8 kali ataupun 8 hari kehadiran pelajar tingkatan 3 tersebut. Maka masalah ponting dalam kalangan pelajar ini telah berjaya ditangani dengan menggunakan token ekonomi. Dan selepas intervensi ini dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat, kadar kehadiran murid meningkat. Okay. Jadi kesimpulannya, penggunaan token ekonomi bagi menangani masalah ponting sekolah ini berjaya dilaksanakan. Itu kesimpulan dia. Dapat diatasi kepada murid yang bermasalah dengan memberikan nilai ganjaran kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka minat ataupun suka dengan ganjaran yang diberikan menyebabkan mereka hadir ke sekolah. Menurut U 2018, dorongan dan penghargaan dapat mendorong murid berusaha secara konsisten. Murid akan lebih seronok hadir ke sekolah apabila setiap usaha mereka dihargai. Ya, betul. Apabila manusia ataupun lebih kepada pelajar yang berumur daripada lingkungan 13 tahun hingga 17 tahun, fasa mereka adalah memerlukan perhatian.
iaitu mereka sukakan pujian. Mereka berminat dengan apa yang mereka suka, mereka akan lakukan. Jadi nilai ganjaran token ekonomi ini menunjukkan satu tindak balas yang positif apabila ia dilaksanakan kepada murid, yang mana ia telah berjaya membuktikan melalui kajian kes ini. Okey. Seterusnya, antara cadangan yang dapat diberikan adalah yang pertama, guru-guru boleh menggunakan teknik token ekonomi yang dikemukakan oleh pengkaji seperti memberi wang saku kepada murid ataupun yang lainnya. Jika murid itu malas hadir ke sekolah kerana ada masalah dalaman ataupun luaran, guru yang baik sentiasa dia mencari jalan keluar kepada murid tersebut. Maka boleh laksanakan sistem token ekonomi ini. Seterusnya, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga dan pihak sekolah juga boleh merangka pelan inisiatif menggunakan teknik token ekonomi ini, memandangkan token ekonomi ini telah berjaya meningkatkan kehadiran murid dalam kajian kes yang dilakukan. Maka itu sahajalah kajian kes yang telah saya laksanakan di Sekolah Kuala Lumpur terhadap pelajar tingkatan 3 ini bagi menangani isu masalah pelajar ponting sekolah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya merasakan sudah cukup untuk kupasan berkenaan kajian kes saya ini. Saya mengharapkan agar kita sama-sama dapat mengambil kebaikan daripada pencerahan yang telah saya berikan itu tadi, dan saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hazim, pensyarah di PPPI Kohort 8 kerana telah banyak membantu saya untuk menyiapkan kajian kes ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.